Taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan di pagi yang mulia lagi indah ini walaupun negara sedang hangat dengan isu pandemik yang kembali mencanak menghantui negara, namun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bagi sesi e-training kompetensi anjuran Pusat Pembangunan Hebat Universiti Sains Malaysia. Dengan tetamu undangan kita yang amat istimewa pada pagi ini iaitu Cik Heliza Helmi dan Cik Hazwani Helmi yang kedua-duanya amat terkenal dan begitu sinonim dengan pelibatan sukarelawan di peringkat antarabangsa. Legasi Helmi ini pernah mewakili Malaysia dalam misi kemanusiaan di Syria, Gaza, Palestin, Yemen dan juga terlibat semasa gempa bumi tsunami di Indonesia. Cik Heliza juga pernah memenangi anugerah berprestij industri dalam kategori kemanusiaan pada tahun 2019. Seperti yang kita sedia maklum, aktiviti kesukarelawan ini bukanlah agenda yang mudah dan boleh dianggap remeh tanpa nilai sikap, nilai empati dalam diri yang tertanam dalam diri kita. Kita tidak dapat melakukan suatu aktiviti dengan secara sukarela tanpa paksaan oleh sesiapa. Contoh kalau pihak majikan kita mengarahkan kita melakukan sesuatu, pensyarah kita mengarahkan kita menyiapkan tugasan, assignment dan sebagainya. Itu adalah kita melakukan suatu perkara dengan arahan, bukan dengan sukarela. Kerana kita tahu aktiviti sesuatu yang kita lakukan dengan sukarela, kita sendiri yang willing untuk melakukan aktiviti tanpa mengharapkan sebarang bayaran, balasan dan mengharapkan sesuatu yang kembali kepada kita. Kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan atas kehendak sendiri. Saya percaya pemudah cara kita yang sememangnya pakar dalam bidang kesukarelawanan hari ini akan mengupas dengan lebih mendalam tentang membina semangat kesukarelawanan di kalangan pelajar. Sebelum kita memulakan sesi e-training kompetensi ini, suka saya untuk mengingatkan para peserta yang terdiri daripada para pelajar Universiti Sains Malaysia dan juga Sains Malaysia. Program hari ini adalah di bawah elemen balance yang merupakan salah satu agenda hebat yang perlu diterapkan dalam diri setiap para pelajar. Tanpa buang masa, seterusnya saya menjemput Cik Heliza dan juga Cik Hazwani untuk memulakan sesi e-training kompetensi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum Cik Heliza, boleh mendengar saya? Assalamualaikum Cik Heliza. Cik Sheila dengar ke? Okey, sekarang dah dengar.
Oh, kejap bagi saya cari line sekejap. Mungkin line tak boleh. Saya cari line sekejap Okey, boleh. Okey, sementara Cik Heliza. Okay, sementara Cik Heliza dan Cik Hazwani kita mencari urusan teknikal di luar sana, saya mohon semua para pelajar yang mengikuti aktiviti sesi training pada pagi ini ikutilah sehingga tamat program untuk mendapatkan mata CSD. Sebarang pertanyaan. Ya? Okey. Sebarang pertanyaan kepada Heliza ataupun Cik Azwani boleh melalui ruangan chat ya. Minta juga pada mana rakan-rakan yang berkelapangan untuk bersama-sama kita pada sesi berbagi ini. Semua okey ke? Para pelajar boleh chat dengan saya di ruangan chatting. Hello everyone, good morning. Hi, morning Tan, Rachana, morning. nampak dan dengar tak clear? Suara tersangkut-sangkut. Sangkut juga. Sangkut lagi ke? Sekarang okey. Betul. Paparan tu tak jelas. Muka Cik Azwani tak nampak. Okey, saya update sikit ya sehingga sekarang peserta yang mengikuti latihan kita seramai 878. Terima kasih. So clear ke kaki nak start? Tadi sampai mana dengar? Tadi tak, kita boleh mula terus. Cuma sekiranya ada soalan, para peserta akan majukan melalui ruangan chat. Boleh. Okey. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi yang join pagi ni. Minta maaf bila kita merancang sesuatu tapi biasalah dia ada perkara-perkara teknikal. Ada keadaan yang memang Masya Allah sangat-sangat smooth, tapi ada keadaan kadang-kadang ada hujan-hujan yang berdatang. Macam kehidupan kita jugalah. Kadang-kadang okey, hari ni best sangat, tapi ada hari yang rasa macam kenapalah rasa tak best. So hari ni mungkin ada cabaran ujian dia bila kita nak bercakap benda-benda yang baik, tentang sukarelawan, tentang benda-benda yang kita nak tolong orang lain. Jadi ada perkara-perkara yang cabaran. Tapi saya cukup kagum hari ini kerana anda semua masih lagi stay. InsyaAllah mudah-mudahan sampai ke akhir. Kak Ja perkenalkan, Kak Ja Nur Hazwani, Nur Heliza Helmi. Kak Ja Hazwani Helmi ataupun Hazwani Akah binti. Nanti mungkin along the way tu akan confuse. Hazwani, Ika, orang yang sama berbeza. So Hazwani tu macam kira stage name lah. Kalau orang yang dekat biasanya akan panggil Ika. So Kak Ja panggil Ika lah. So anda semua boleh panggil Ika ataupun Kak Wani, Kak Ika suka hatilah. Nak panggil Afrika pun boleh juga. Jadi bila kita bercakap tentang tajuk kita hari ini, membina semangat kesukarelawanan dalam kalangan pelajar. Sebelum tu Kak Ja nak share kepada Ika dan juga semua, Kak Ja punya favourite lagu dulu. Rasanya semua tahu lagu Stay Yes. Ni boleh main komen-komen ke memang kita tak boleh nampak komen lah? Boleh. Boleh nampak. Baru ada. Orang dan tulis nama. So ni semua ada lagu iaitu Yes of the World. Jadi korang boleh kat tempat Hayati. Mahir hidup dan pengorbanan sepasang demi kejayaan terdidik
melangkah tak kemana. Di mana kau berada, tak tiba ada. Terus. Keep standing in the eyes of the world. Hanyalah selangkah darinya. Keasaman membara di jiwa, menentang pas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upah. As the Ajar standing in the eyes of the world. Korang semua, sebab ada perkataan semangat di dalam lagu ni, dia punya lirik hidup dan pengorbanan. Daripada macam kita buat kelas tafsir lirik. So kita bisa good. All of the ayat ini ayat tu kita punya emotional. Sekarang masih gelombang pandemik COVID-19 pasti akan ada. Contohnya line class. Sebelum ni jenis suka interaction dengan lecturer tiba. Alamak tak dapat. Experience sendiri lah. IA. Nampak daripada pagi sampai ke petang. Dalam live lagi. Tapi mungkin akan dirindui. Ya. Semua 17 juta pagi. yang mereka akan menjadi emak, maka kita akan tahu ya the film industry dihapuskan ataupun akan Sheila, takut kami cakap ada. Okay. Habis drama. Selesai drama dia. Saja. Nasib. Apa salah kami? Kami dijemput untuk inilah karyawan. Cara tu. Supaya dia. Cik ini Zizi lah tak? Suara tak berapa jelas Cik Eliza. Kita tak dengar sangat. Mungkin host boleh mute semua orang kot. Bagi dia hello Dah. cakap. Kita dah mute semua kecuali ada beberapa yang glitch 1 2 ni ha. Dan kita sedang atasi yang seorang 2 ni. Tak tahu macam mana boleh terlepas. Tapi suara Eliza kan tak jelas. Tersekat-sekat. Dengar tapi tersekat-sekat. Suara jelas tapi tersangkut mana line lah tu. Line, yes, line. Bagaimana peserta-peserta kita hari ni boleh komen ke? Korang dengar ke sangkut juga ke macam mana? Kalau kami cakap semangat-semangat tak dengar kan? Betul. Peserta tu sangkut. Komen peserta. Nyanyi sangkut. Sangkut. Sangkut Kak Ja. Kita tutup wifi. Kita tutup wifi guna Kena nyanyi lain. Request untuk nyanyi. How about now? How about now? Kita tutup wifi, kita guna line. Kalau nyanyi okey. Kalau nyanyi okey. So kami kena nyanyi daripada awal sampai akhir. Request untuk nyanyi semula.
Clear ke tidak? Cuba komen. Okey sikit dari tadi. Alhamdulillah. Now dah okey clear alhamdulillah. So maknanya kena nyanyi balik lah. Okey. Baiklah. Kita akan Kita buat. demi korang. Ya. Yeah. Tapi Jangan kau lupa pada Tuhan. Jangan rahmat ingatlah Rasulullah, dialah contoh. Alah sangkut. Allah. Apa lagi kita boleh buat ya? Kak Jogi ambil Kak Pot boleh share ke Kak Pot ke dia kena telinga yang sama? Kena telinga yang sama rasanya. Alah. Keraslah kami. Clear je okey ni suara jelas. Okey, dengar jelas. Yelah kami baca doa lu, mungkin kita tak start dengan doa. So kita doa dipermudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhanku, tiada kemudahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Amin ya rabbal alamin. Kita selawat sikit, selawat tafrijah, mudah-mudahan dipermudahkan juga urusan kita. Amin. Selawat tafrijah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Korang yang tahu boleh sama-sama ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinillah halu العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الخواتم وتسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Amin. Ya Rabbal Alamin. Clear kan? Clear pun dah setengah jam. Maknanya betul lah kita kena memula dengan doa. Betul tu. Betul. Kita ada juga dari bangsa-bangsa India உந்த 2-3 நாள் 5 6 7 8 9 பாட்டு sudah clear. Alhamdulillah. Ku bersyukur. Okey. Aku cukup hota hai. Habis semua kita keluar. Daripada kita nak formal tak formal kerana line COVID. Sebab kita satu Malaysia. Ya. Kita menghargai semua. Boleh minta meeting password, saya tak Tahu? Okey, kembali kepada tajuk kita hari ini, membina semangat. Kepada Apa tajuk kita? Tajuknya adalah membina semangat kerelawanan di Shelly Benji. rela keadaan saya masih belum dapat apa pun tak dapat. Kami sambung. Fokus. Sebenarnya pagi diorang dah ada semangat sukarela. Sebab apa? Pagi bersama-sama dengan kita dan kita apa diorang. Di situlah salah satu first step. Cakap bahawa ada semangat aktif. Jadi bermula dari dengan sharing pada pagi itulah. Jadi mungkin bila nak siap macam pula. Rasa mungkin ikan. Allah. Ikan pelajar.
sangkut. Sekat-sekat lagi. Macam mana nak menghadapi cabaran ini adalah cabaran sekarang yang tengah teruntuk. Ada juga Yang banyak screen. saya dulu macam mana pengalaman pertama. Tak dengar juga? Oh. Kak Jeki ambil ni je. Kak je rasa boleh. Boleh? Kat pot sebab Tak Kak je apa. pernah nampak apa tu dia orang share dengan ada tu. Oh, clear dah? Dengan sangkut video. Okay dah. Mungkin kita kena Alhamdulillah. cakap secara perlahan kot. Mungkin yang tadi sudah di-mute-kan. Yang masuk ceramah kedua. Okey. Jelajah. Okay. Alhamdulillah. Ikan masuk dulu. Ya, okay. So, memandangkan saya yakin dan juga percaya ramai kat sini di kalangan pelajar-pelajar. So, lebih dekat lah kan. Macam saya umur 23. Saya umur lebih muda lah. Lebih muda. Tambah tu tak perlu. Okay. So, macam oh, the Helmi ni memang dari yang macam kat je ada cerita. Terus terang bukanlah atau kalau kan kalau kawan-kawan tanya nak jadi apa, saya akan jawab, oh nak jadi lawyer. Lepas tu kawan-kawan akan tanya, kenapa? Oh sebab boleh dapat duit banyak, lepas tu boleh beli rumah, boleh beli kereta, semuanya berkaitan dengan aku dan aku. Sampailah satu tahap pada tahun 2012 macam tu, Kak Je dapat panggilan yang sebentar nanti Kak Je akan kongsikan macam mana Kak Je boleh terlibat dalam aktiviti kemanusiaan, aktiviti kemanusiaan. So masa tu dah mula terfikir, ya Allah, macam Allah beri ruang usia muda ni atas tujuan apa? Mesti ada hikmah dia. Mesti ada tujuan dia. So kita pun mula berfikir dan masa tu juga waktu Kak Je pergi Gaza, hadir pula satu kisah yang viral yang masa tu Ika sangat percayalah semua tahu pasal Asyahid Arwah Ahmad Ammar. Masa tu menjadi satu fenomena. Bayangkan kita tak pernah kenal pun siapa ni Asyahid Ahmad Ammar. Tapi selepas pemergiannya, maknanya bila dia rata-rata hampir seluruh dunia mengenali dia. Kenapa? Disebabkan kebaikan dia dan ketulusan dia dalam mencintai dan menjaga ummah-ummah ataupun saudaranya sendiri. Jadi pada saat itulah saya pun menulis matlamat. Antaranya nak pergi Syria, Gaza, ada banyaklah lagi negara. Masa tu saya tulis matlamat pada usia 16 tahun. Berdoa lah, berdoa. Tapi tak makbul juga. Adalah juga. Terus terang saya cakap, ada satu fasa yang kita rasa Bukan COVID. Ada satu fasa macam down, macam Allah tak izinkan ke? Allah tak bagi ke? Sebab nak tengok dengan mata sendiri kan. Rupa-rupanya Allah susun perjalanan kita ni sangat-sangat indah. Kadang-kadang Allah makbulkan doa kita dalam 3 perkara. Allah makbulkan terus, Allah tangguh pada waktu yang terbaik, ataupun Allah nak makbulkan bila di syurga nanti. Ada satu kisah yang saya dengar melalui perkongsian ustaz. Dia kata ada seorang hamba Allah ni, dia nak masuk ke syurga dah. Lalu malaikat pun tunjuk, tengok Allah pun mengatakan tengoklah di belakang ini macam umpama bukit yang sangat-sangat tinggi, dan Allah mengatakan inilah hasil daripada doa kamu. Masya Allah. Sebab tu kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kerana apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Maksud dia Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Kalau kita bersangka buruk dengan Allah, kita give up dengan Allah, maka Allah pun akan menyukarkan proses itu. So berbalik pada cerita tadi, saya tunggu sampailah pada saya berusia 20 tahun. Masa tu, happy dah masuk degree dah kan. Masa tu masih tiba-tiba dapat panggilan call. Heliza Helmi dengan penuh berdebar ya. Okay. Oh, itu first time dapat panggilan call yang sangat-sangat nervous. Tiba-tiba Kak Je yang tadadenten tak ada tadadenten dah. Tiba-tiba Kak Je macam ni, vokal dia. Vokal Yes, bukan sekadar rupa. Alisa. Bukan macam tu. Bukan. Bukan. Vokal garau. Sebab apa? Kak Je kata, Ika. Okay, Kak Je ada 2 perkara yang nak bagi tahu pada Ika ni. Pertama, Ika sekarang kan masih lagi dalam baru saja. Dan sebelum tu, kita punya frame kecil. Jadi kita orang macam Ika sebenarnya hamba sial. Ni kembar malam ni. Jadi macam, okay macam mana sebab kita masuk frame. Itu je, iklan sebentar. Okay. Sambung. So masa tu dapat panggilan Kak Je kata, okay. Kak Je sebenarnya ada dapat tawaran untuk pergi ke 2 misi. Pertama, misi Yaman dan juga misi Syria. Bila tu? Tahun bila? 2017 kot. Masa tu memang masa orientasi lah. Baru nak mulakan kehidupan degree. Lepas tu Kak Je kata, so Ika kena buat antara 2 pilihan. Sama ada nak teruskan belajar.
Oh, ini macam rasa rancangan reality TV ya. Okay. Nak teruskan belajar ataupun kita terpaksa tangguh semester sebab bila kita pergi dual mission, dia akan ambil masa lebih kurang dalam sebulan. So memang dah kacau kita punya study plan. So masa tu Allah, kalaulah korang di situasi ni, apa yang keputusan korang akan buat? Mungkin boleh share komen kat sini kan. Macam kalau Ika, masa tu Ika jadi macam confused sebab nak masuk UIA ni, impian Ika sejak 16 tahun. Ika tak tahulah kenapa 16 tahun ni banyak sungguh impian Ika ya. Nak pergi sini, nak pergi situ. So Dilema, confused. Sama Raudatun, sama study. Okay, bagus. Memang education ni satu benda yang penting juga. So masa tu Ika tak boleh nak buat apa-apa keputusan. Ika pun buat solat istikharah. Lepas tu baru kita musyawarah. Kita tanya pendapat. So pada ketika itu Ika tanyalah pada guru-guru. Surprisingly pada ketika itu ramai guru-guru yang risau. Dia kata, ish, betul ke ni nak pergi mission ni kan? Are you sure? Sebab takut bila first dari segi sudut keselamatan lah, takut pergi takkan kembali lagi. Lepas tu yang kedua pula takut pergi tak kembali ke universiti. Maknanya kita dah memang ke arah lain dah. Okay. Ika ajak je. Je. Masya Allah. Jadi saya pun istikharah lagi. Saya istikharah sampailah seorang guru ni, Masya Allah, yang sekarang ni kita kenali dia sebagai guru Quran Time di TV Al-Hijrah, iaitu Tuan Fazrul. Ustaz Fazrul, Masya Allah, dia memberikan satu macam mana kata-kata dia tu sangat menyentuh hati saya dan membuka perspektif. Dia kata, Ika, kehidupan universiti ni bukannya semata-mata kita belajar di dalam kelas, tapi universiti yang sebenar adalah kita belajar sepanjang hidup kita. Kita boleh belajar daripada kanak-kanak berusia 6 tahun berkaitan dengan tidak putus asa. Kan kalau kita tengok adik-adik kita, siapa yang ada adik-adik kat rumah tu, kan dia bila nak belajar berjalan tu bukannya tiba-tiba boleh berjalan. Keluar je daripada perut mak dia. Lagu tu Kita pun seram. Jangan balik rumah ni lagi. Macam tu. Menakutkan. Keluar ke tiba-tiba boleh berjalan. Yes. So maknanya diorang jatuh dulu. Lepas tu diorang tak putus asa ya. Diorang walaupun jatuh, diorang Dia putus tali pusat. Untuk jalan-jalan. Kalau dari segi sudut kawan-kawan kita, kita boleh tengok ada sahabat kita yang ujiannya pelbagai. Dari segi sudut kesihatan, dari segi sudut kewangan, kadang-kadang dari segi sudut kebahagiaan, family relationship pun ada juga ujiannya. Kita boleh juga tengok dari segi mak ayah kita. Mereka ni sayang kita tanpa syarat. So menunjukkan betul lah apa yang seperti Ustaz Fazrul kongsikan. Sepanjang kehidupan kita adalah universiti. Maknanya kita akan sentiasa belajar. Jadi saya pada saat itu saya menjadikan rakyat Syria, rakyat Yaman, rakyat Palu sebagai guru kita. Sebenarnya banyak perkara yang kami belajar daripada mereka yang nanti saya akan kongsikan sebab nanti kita tak dengar pula kisah Kak Ja. Terima kasih kerana memahami. Kerana saya pula mahu bercakap. Tapi sebelum saya bercakap, Kak Ja rasa Ika tak patut. Apa pula ni? Tak patut. Tak patut. Kamu tak patut. Berhibur tak ingat yang fardu. Solat lewat waktu, baca Quran pun tak mau. Jangan jadi macam tu. Ini tak membantu. Jangan jadi macam hantu. Jangan jadi macam hantu. Macam hantu. Jadi macam mana caranya kita untuk berhibur sampai kita terleka. Caranya mudah sahaja kawan. Boleh berhibur, jangan berlebihan. Cara ni bagaimana? Solat tepat waktu. Masuk melodi tadi. Terikut aura. Astagfirullahaladzim. Solat tepat waktu. Baca Quran selalu. Kalau tak tahu sesuatu, tanyalah pada guru. Tuntut ilmu jangan segan selo. Baru lalu jalan kita tuju. Harap tiap sini kan membantu. Apa siapa ni? Kerana kita satu Malaysia, kita boleh tukar apa-apa saja bahasa kita. Sekarang ini saya punya dan sajalah iklan lah. Kan bila dah ceramah-ceramah tengok drama yang memang fantastic, bombastic ni sebelah-belah baju kita ada iklan, relax sikit. Dah tak ada chatting dah. Okay. Serius sungguh lah. Ya, supaya anda kalau berada di sini. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Okay. Tentang cerita Kak Ja pula.
Kalau lah Kak Eliza terhiburnya. Alhamdulillah. Sebenarnya Kak Jah memang nak masuk Maharani lawak. Tapi Maharani dia tak ada buat, wujud. sebab Maharaja saja yang ada. Jadi Kak Jah bermula, sebelum tu Kak Jah nak tanya korang, waktu korang sekolah dulu kan ada aktiviti gotong royong. Cikgu cakap nanti hari Sabtu, hari Selasa, hari-hari kita akan buat gotong royong ya. Korang rasa, yes, seronoknya ke? Korang macam, gotong royong, alamak, malasnya. Cuba komen jujur, Kak Jah boleh dapat lihat hati anda kalau tidak jujur. Bagi tahu betul-betul. Yes. Korang suka gotong royong sekolah? bagusnya. Okay. 50-50. Itu jawapan jujur. Jujur. We want jujur, okay? Seronok. Gotong royong. Apa semua cuci toilet aku suka. Kalau mak suruh, ya Tima, Beda, pergi tu cuci toilet. Korang suka tak? Kemas sini, kemas sangat, jaga adik buat kerja rumah. Mak tidak pula. Kenapa kat sekolah korang suka, mak suruh korang tak suka? Kenapa? Sekolah kawan. Suara kita kan tu? Suara kita ada yang Suara kita terpantau balik. Tolong mak suka. Buat gotong royong. Kat sekolah ada ramai. Sekolah kat rumah. Sebab kat rumah pun kena kemas rumah. Cun. Maknanya korang ni bagus di sekolah. Di rumah korang macam tu. ini kita ceramah pasal sukarela macam mana nak buat bunyi di zoo negara. Jadi maksudnya bagus lah, at least diorang, bukan at least lah, diorang ni dah ada jiwa prihatin, jiwa peduli ummah tu dah ada. Actually kan, ni satu benda yang nak beri kepujian kepada universiti-universiti dan pelajar-pelajar dalam universiti. Sebab memanglah dalam universiti pelajar lah kan. Macam kebanyakan recently dapat banyak jemputan program berkaitan macam mana nak jadi sukarelawan. Lepas tu mereka nak mendalami lagi pasal isu macam ni. So ini antara benda yang kita harus puji dan harap konsisten. Macam mana kisah sahabat zaman dahulu Sultan Muhammad Al-Fatih di usia muda dia manfaatkan demi apa? Untuk nak memberi kebaikan kepada orang lain. Macam mana hadis Nabi kata khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat orang lain. Jadi bagus anda semua nak bagi manfaat tu, ya suka gotong royong. Jadi bila dah ada sifat macam tu, sangat bagus, kekal dan tingkatkan. Meaning that kita nak jadi sukarelawan, biasanya orang cakap nak ikut pergi Syria, pergi Gaza, pergi tempat yang peperangan. Bagus, ada impian tu, boleh kita set. Tetapi dia kena bermula daripada peduli rumah. Tadi kan cakap sekolah is far away from our house. So peduli from sebelum peduli rumah dia kena peduli rumah kita dulu. Maknanya dalam rumah. So tadi siapa yang jawab tak suka, lah sekarang ni need time to change untuk kita start peduli rumah. Sebab apa? Kita khawatir, takut yang kita nak buat kesukarelawan tu adalah kerana because of keseronokan yang kita nak nampak, external sahaja. Jadi bila orang tak nampak, kita tak nak tolong. Contohnya antara kita dan pakcik tu yang kita keluar jumpa macam pakcik dia kesian. Jadi kita macam orang tak nampak, kita khawatir begitu. Jadi benda ni perlukan latihan. So good dah ada dekat sekolah, so kita kena top up dekat rumah pun sebelum mak minta tolong apa-apa. Ni nasihat kepada kita juga, kita buat dahulu. Jadi bermula Kak Jah punya kesukarelawan yang betul-betul yang kita dah start masuk sejarah Kak Jah. Sejarah mungkin berulang Sejarah mungkin berulang. Marah pula nanti orang kata kenapa setiap kali ada lagu. Jadi Kak Jah bermula betul-betul di UMS. Keluar daripada sekolah lah. Universiti dah kami turun ke satu negeri ni untuk buat gotong royong dekat satu sekolah tu. Kita bersihkan sekolah, telekong surau dia dan sebagainya. Daripada situ Kak Jah merasakan benda ni sangat seronok. Beronok-ronok belum beranak sebab tak berlaki lagi. Jadi begitulah. Jadi Kak Jah pun macam syok lah. Dan lepas tu pada tahun 2010 Kak Jah first time pergi buat misi kemanusiaan di luar negara di Kemboja bersama dengan satu universiti di Kuala Terengganu. Kita pergi kat sana dan kita siap naik bot lagi, naik kapal. Macam nak kata kapal besar lah, bot besar. Yang mengangkat barang-barang sebab nak merentasi ke tempat tu kena melalui laut. So itu first time pengalaman Kak Jah, tak tahu macam blur-blur macam mana tapi excited gila-gila. So bila sampai dekat sana, terkejut sangat-sangat dia.
rumah diorang ni adalah sampan di pesisiran pantai. Makna kata diorang punya rumah ni diorang parking dia punya rumah boleh parking macam motor, kereta, tapi ni diorang parking dia punya rumah adalah sampan-sampan, diorang tak ada rumah. Bayangkan dia punya baju-baju diorang sidai, peralatan dapur semua di dalam sampan. Kalau hujan, kalau ombak teruk, macam mana keadaan dia. Jadi waktu tu Kak Jem macam biar betul depan mata tau 2010 Kak Jem tak 2010 sekali dah 10 tahun lah 10 tahun yang lalu Kak Jem macam tak boleh imagine tau. Lepas tu Kak Jem nampak seorang makcik ni memang usia ni 80 kan. Kak Jem pun pakaikan telekong pada dia dan dia sangat-sangat happy. Dapat Quran, sangat happy, dapat beras dan sebagainya. Jadi kat situ Kak Jem macam kenapa aku rasa happy Kenapa aku rasa seronok walaupun benda tu meletihkan, sesuatu yang kita pergi musafir meletihkan dan kita tak sempat fikir pasal diri kita, makan dan sebagainya, tapi seronok. So daripada situ Kak Jem berjumpa dengan satu hadir orang lain dalam teori. Kalau kita membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan kita dunia akhirat. Yelah, what you give, you get back. What comes around, Comes around. what goes around, Comes around. yes baby. Yeah. Macam tu. Baik, kalau apa yang kita bagi, insyaAllah kita akan dapat balik. So daripada situ Kak Jem bertekad, Kak Jem nak wakafkan diri Kak Jem kepada ummah. Dan daripada situ Allah buka ruang pada 2012 pergi ke Gaza, pergi ke Syria, sampailah Ika Perstan pergi mission pada 2017. Kalau mission luar negara 2017. Kalau yang start Malaysia tu yang lepas SPM tu. Literally lepas habis exam, Kak Jem memang suka buat kejutan rancangan reality TV. Sebab Kak Jem asal daripada kejutan. The next day habis exam kita baru nak relax tiba-tiba. Okay, jom kita Pakai baju pergi. sekolah lagi waktu tu. Jom kita pergi mission Kelantan. Terus pergi. Ya, betul. Jadi Kak Jem nak tanya, mungkin boleh komen siapa kat sini dia bercita-cita untuk menjadi aktivis kemanusiaan. Maaf, jangan cakap laju. Okey, sesiapa di sini ada simpan cita-cita untuk menjadi aktivis kemanusiaan. Jangan lambat macam tu sangat. Macam ada jam je. Siapa nak? Saya. Very good. Kenapa korang nak jadi aktivis kemanusiaan? Yang pada lama teringin. Good, very good. Sebab nak. Lambat sangat. Saya. Okay, kenapa? Reason. What is the reason? What is the Mungkin dia tengah type kot. sebab Allah. Laju sangat pula. Pada masyarakat. Bagus. Sebab pengalaman kita dari kecil. Masya Allah. Sekarang ni dah besar ke mungkin makan banyak kot. Okay. Rasa seronok sangat mereka senyum. Betul, Masya Allah, sebab nak tolong ramai orang, nak bagi manfaat. Okay, saya tak tahu kenapa tapi okay, jujur. We like it. Yes. Mendalami kesusahan mereka. Sebab mendidik hati. Okay. Tolong orang. Bagus. Sebab macam ni, bila kita niat untuk memberi, insya-Allah Allah akan tolong kita. Kadang-kadang macam tak logik tau. Pandemik sekarang ni, COVID. Program-program pun tak serancak yang dulu. Tetapi Allah masih memang sentiasa menjaga kita. Ada je kita dapat makan, ada je kita boleh beli barang dan sebagainya. Walaupun ada kita rasa sangat-sangat susah. Sebab apa? Mungkin kita tak tahu apa yang kita dah tolong orang lain. Doa dia orang tu, Allah bagi permudahkan urusan kita semua dan sebagainya. Betul? Okay, Ika nak sambung apa-apa? Mendengarkan jawapan. Okay. So Ika nak share lah sedikit bagaimana kan tadi maknanya bermula daripada niat dan rasa kebahagiaan bila kita menolong orang lain. So macam untuk yang kisah Ika yang terpotong setengah jalan tu. Ya. Kan Alhamdulillah first mission dapat pergi, buat istikharah semua, Alhamdulillah dapat pergi. Dan sebelum nak dapat achieve benda yang Ika impikan, sebab korang pun ada juga impian yang sama kan, Masya Allah. Very, very good. I'm so proud of you guys. Mudah-mudahan korang pula menjadi pelapis yang seterusnya nanti. InsyaAllah, amin. So waktu, ingat tak yang Ika kongsikan awal-awal tadi pasal berkaitan dengan matlamat. Matlamat is very, very important. Dia ada beza, korang pun boleh tengok sendiri kalau kita ada matlamat ataupun tak ada matlamat. Contohlah benda paling simple yang kita buat selawat challenge tu kan. Ya. Dia mengubah, walaupun dari segi sudut ibadah saja, tapi dia mengubah kita punya kehidupan rutin. Bayangkan kalau kita letakkan matlamat untuk menjadi orang yang bermanfaat, very, very good. So bagaimana cara kita nak buat matlamat itu? Kita gunakan 3 akronim yang sangat mudah, iaitu SRI. Seri meresing. Okay, tak tahu lah macam mana.
So apakah SRI itu? S-R-I. S itu bermaksud spesifik. Pastikan matlamat kita itu jelas. Contohlah kalau kita sebagai pelajar kan. Okey, tulis matlamat dah. Bagus lah ni. Okey, saya nak keputusan cemerlang. Cemerlang tu apa? Ada setengah orang definisi cemerlang dia tu straight C. Cemerlang. Huruf C. Ya, huruf C cemerlang. Mungkin saya nak berjaya. Berjaya apa? Saya nak berjaya Times Square lah. Dia nak pergi ke berjaya Times Square. Itu kejayaan bagi diri dia. Bahaya. Apa lagi? Sangat luar biasa Memang. matlamat dia tu ya. Ya, betul. Saya tahu saya luar biasa. Ya. So kena spesifik yang contohlah macam ini pengalaman kita juga sebenarnya. Ada Ika ingat ke masa tu 16 tahun lagi penatlah dengan 16 tahun. Kak Jaya dah Kak Jaya ingat dah jana ikut Oh. tahun. Okey. Kak Jaya lagi advance lah lagi Yes. awal. Masa tu Ika ada impian tau nak pergi umrah tiap tahun. Tapi masa tu Ika ingat lagi reaction mama lah especially. Nak pergi tiap tahun? Ingat banyak ada duit. Yelah sebab kita nak pergi umrah ni satu kewangan yang sangat-sangat besar dan masa tu pula Ika pun belum kerja Kak Ajal lah Masya Allah yang Alhamdulillah Allah Akbar. Terima kasih. Habis topi aku. So tapi masa tu Kak Mama kata kalau Allah nak takdirkan rezeki tu milik kita juga Allah akan mudahkan. Tapi tak letak matlamat bukan salah, bukan berdosa, bukan kita letakkan impian. Tapi mungkin dengan azbab doa semua dan usaha semua alhamdulillah start dari situlah Allah permudahkan untuk pergi. So kena spesifik sebab masa Ika tulis tu Ika memang dah dapat bayangkan dah muka mama, abah, Kak Jah, Hazan semua masa tu kita menuju ke arah Hajarul Aswad dan masa tu kita tengah menangis memang dapat rasai. So make sure korang tulis matlamat tu spesifik sampai ke korang rasa korang dah achieve dah benda tu. Itu memang sangat-sangat best. Yang kedua pula S-R. Pastikan matlamat tu realistik. Ada setengah orang contohlah sekarang ni kan kita masih lagi belajar tapi ada impian yang sangat besar. Contoh, aku nak Range Rover berwarna merah dengan nombor plate bertulis 1999.99%. Contohlah. Peratus. Ya. Adakah which is nothing is impossible. Allah boleh memudahkan. Tapi takut-takut bila kita meletakkan matlamat yang terlalu besar, end up kita tak mampu achieve dan kita pun give up. Kita Ada pengalaman sendiri ke? Pengalaman saya sendiri sebenarnya. Apa pengalaman itu? Pengalaman Jujur. itu apa ya? Terlalu banyak matlamat. Ke pasal rumah ke? Oh yes, pasal rumah. Masa tu Dedahkan rahsia. ya, kita dedahkan ada kita macam kawan-kawan kan Walter Pengyo. So masa tu usia aku penat betul dengan umur 16 tahun ni. Tak payah sebut dah lah. Dah Kita orang sebut lah. semua dah tahu memang 16 tahun lah ceritanya tu. So masa tu tengah semangat baru kita dapat ilmu betapa pentingnya matlamat tu lah yang perlu banyak benda tu antaranya nak beli rumah. Tapi spesifik lah. Rumah macam mana berdekatan dengan balai polis, berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan hospital. Dah spesifik bagus lah. Tapi logik ataupun tak logik usia 16 tahun masa tu tidak ada kewangan yang kukuh pun lagi untuk membeli rumah. Tak logik. So end up masa tu dah give up. Tapi asbab tu juga Allah mengajar kita bahawasanya Allah akan bagi pada waktu yang terbaik dan kita kena Usaha, doa. Udnudhan billah, bersangka baik dengan Allah dan kena usaha jugalah, which is very good apa yang Kak Jah cakap tadi tu. So pastikan matlamat itu yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Tak perlu send nombor matrik. Okay. Dan yang terakhir adalah huruf I. Matlamat tu kita pastikan matlamat itu Islamic. Pastikan matlamat itu bukan semata-mata memberi kebaikan kepada dunia, tapi matlamat itu kita makin dekat dengan Allah. Sebagai contoh kalau kita nak dapatkan keputusan 4 flat kan. So adakah macam kena tuliskan mudah-mudahan bila aku dapat keputusan 4 flat ni aku boleh mengajar orang lain untuk sama-sama 4 flat juga. Mudah-mudahan dengan aku dapat keputusan 4 flat ni menambahkan lagi amalan aku dari segi sudut solat hajat, solat taubat. So pastikan segala matlamat kita tu end up akan menjerumus balik kepada bank akhirat kita. Betul. Tapi tiba-tiba Kak Jah terfikirlah kan. Dia cakap pasal sukarelawan ni, kadang-kadang orang nampak benda yang besar, huge, macam tolong orang yang dekat luar je. Itu kan Kak Jah terfikir. Contohlah, insyaAllah ramai kat sini ada adik-beradik. Kalau yang tak ada adik-beradik pun mesti at least ada lah ahli keluarga sendiri lah. Rela itu, kenapa Ui Wong, Wei Rong, nak cakap apa, Ui Wei Rong. Okay. Jadi, korang komen, korang setuju tak? Terfikir lah. Adik-beradik tu Masya Allah. Masya Allah. Thank you Nurul Kasidina. Sukarela tu adalah contoh macam Kak Jah dengan Ika. Kak Jah ni jenis suka bercakap tau. Popek. Dia pun macam akan dengar. Dia akan menjadi pendengar yang
Dia menjadi pendengar sukarela yang baik. Yang baik dia dengar dan kadang kita tak minta apa pun, kita nak orang dengar, okey kita pun rasa lega. Jadi itu adalah sekurangan. Ada juga orang macam aku memang jenis pendengar yang baik, tapi dia ada benda-benda lain yang contohnya macam aku tak boleh dengar sangat tapi aku jenis macam perhatikan dan aku akan beli something hadiah kat dia bagi dia happy. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada menyebut tahadu tahabu. Bertukar hadiah tu akan mengikat kasih sayang. So kita tengok dia ni contohnya tak makan lagi kot. Kita pun dia secara sukarela beli makanan untuk dia. Nalah aku rasa kau tak makan lagi bagi. Sukarela. So benda-benda kecil small thing. Lepas tu contoh lagi sukarela yang baik. Kalau untuk Muslim kita lah macam dia macam tak semayang lagi ni. Jom kita prihatin terhadap situ. So untuk rakan-rakan yang lain kan macam Kak Ja dulu. Kak Ja ada satu fasa yang memang group dengan Muslim saja. Ada satu fasa Kak Ja, roommate Kak Ja adalah Chinese. Sebab itu waktu Kak Ja ambil bahasa Cina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10我这样macam 一天天我可以一天天说华语一天天说华语 bayangkan roommate Kak Ja seorang je boleh orang suka je seorang boleh semua Chinese. So dia cocang tapi rupanya manfaat Allah bagi. Sebab apa? Kak Ja memang kena ambil subjek bahasa Cina waktu Sabah tak shui. Huai tu bahasa Cina. Sabah tak shui nian shu. Kak Ja belajar di Universiti Sabah untuk bahasa Cina. Jadi kat sini pun ada banyak. So diorang aja satu-satu sebab buat karangan 360 patah perkataan. Macam yang bahasa Cina punya. Kita karangan bahasa Melayu pun struggle. Kak Ja nak berterima kasih kepada sahabat-sahabat Chinese Kak Ja sangat-sangat membantu. So mereka suka rela mengajar Kak Ja kat situ yang Kak Ja rasa macam sampai sekarang Kak Ja boleh ingat je sebab dia. Ika nak tambah macam Masya Allah masa itu kat zaman universiti kan macam masa zaman ke sekolah pula Ika ada best friend Chinese. So masa tu Ika kelas account kan biasanya banyak Chinese ada. So kita mungkinlah sebelum ni kita ada perspektif macam kalau geng-geng bangsa Cina mungkin tak nak share, tak nak kawan dengan kita bersangka buruk kat diorang tu. Kenapa? So sebenarnya ni pengalaman saya sendiri diorang ni very penyayang dan tak kedekut ilmu at all. Saya sampai sekarang still je contact dengan dia. Daripada dulu belum mahir sepenuhnya bahasa Melayu, sekarang dah boleh dah sebab regularly contact kan. Betul. Masya Allah. Diorang ni macam tu ada jawab betul. Yes. Siapa ada kawan-kawan yang bangsa-bangsa lain? Komen. Yes. Sebab tu kita kena menghargai semua bangsa dan semua agama. Sebab kita buat baik ni bukannya untuk golongan ini saja tapi kita tolong supaya itulah akhlak yang Nabi paparkan. Lepas tu satu semester lagi iaitu Chinese lah. Lepas tu Kak Ja satu group mate Kak Ja memang Indian. Kak Ja seorang Melayu. Kak Ja tak tahu lah memang Kak Ja punya ni memang satu Malaysia. Bagus. Dengan Indian. So diorang bila nak diserang mana nala je. Belajar apa yang tak tujuh tu. Okay baru dia orang cakap dengan Kak Ja. So Kak Ja macam satu pengalaman yang baru. Kak Ja seorang je tetapi diorang tidak meninggalkan Kak Ja. Jadi sampai ke situ. Bila sekarang ini contoh kita dah pergi buat facial kan. Facial kadang doktornya Chinese. So bila dia orang buat Kak Ja buka ceramah Ustaz Abid Liu ke siapa-siapa Kak Ja buka ceramah. Lepas tu dia orang boleh tanya itu ceramah apa, ini cakap pasal apa. So lama-lama kita dah share apa yang kita dengar. Dia orang berminat sebenarnya. So kita sebenarnya kena start dulu. Tak kira lah kita Melayu, Cina ataupun India. Kita yang kena start dahulu. Siapa yang present. Tapi tidak mengapa. Tapi sementara korang dengar ke? Korang masih dengar ke? Ada lagi. Okay. Betul. Sebelum Kak Ja sambung cerita tu, kan nak share betapa sangat-sangat best dengan masyarakat India. Sebab ni Ika ingat masa zaman sekolah dulu kan kita kena ada perhimpunan kan. So bila ada geng India ni dia jadi menceriakan keadaan. Contoh kita orang dekat barisan depan memang very jauh gila. Lepas tu kita boleh dengar lontaran vokal dia. Kita dengar pun macam terus rasa nak dengar ada orang punya perkongsian. Mereka boleh jadi alam clock. Bagus. Dan diorang friendly. Kebiasaannya diorang very friendly. Itu yang English diorang sangat bagus. Yes. Jadi kita boleh belajar. Jadi kat sini saya nampak pelbagai jenis bangsa tu saya rasa korang boleh create nak cakap macam mana nak start dan sebagainya kan. Kak Ja nak share ni cerita budak USM juga tak. Korang punya super senior pernah keluar cerita dia dekat IKIM FM. Diceritakan oleh seorang sahabat Kak Ja. Dia ni kematian ayah dan ibunya tinggal di kampung. Jadi dia dapat bantuan pun daripada PT-PTN. So duit yang dia dapat daripada PT-PTN ni dia hantar
most daripada 70%, 80% kepada mak dia yang berada dekat kampung, dan balance dia diguna untuk dia belajar lah. Apa dia buat survive adalah, sekejap ya, 1, 2, 3. Allah Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Sungguh surprise. Inilah kejutan yang saya maksudkan tu, sentiasa ada. Kita tak boleh kawal kalau bersin, tapi bukan COVID. Tadi batuk ni bersin pula. Okay. Jadi apa yang berlaku dekat pelajar USM ni, hari-hari dia macam ada nasi dan dia beli seekor ikan. Dia belah kepada 3. So waktu pagi dia makan separuh nasi dan dia makan bahagian ekor contohnya. Tengah hari dia makan lagi separuh and then dia makan bahagian tengah ekor ikan, dan malam dia akan makan separuh lagi lah. Jadi satu malam tu dia tinggalkan nasi dia dekat dalam bilik. Jadi kakak tu nampak macam kan makanan kucing sebab dia macam dah nampak macam tu kan. Kakak tu pun buang. Dia pun cakap, "Kak, mana saya punya polystyrene yang ada makanan ni?" "Oh, kamu punya kak ke? Dan mana nak buang?" Dia kata, "Oh ya ke? Okey tak apa kak. Tapi kalau kakak ada masak lebih nasi, tinggalkan saya sikit. Bukan nak makan malam ni, nak kira untuk besok tau." Dia memang sangat-sangat susah. Lepas tu bila nak masuk bulan-bulan yang berpuasa, contohnya bulan Rejab, bulan Syakban, dia ajak kawan-kawan, "Jom kita berpuasa. Kita tak payahlah makan luar. Kalau makan luar nanti habis membazir, biar saya masak." Supaya duit lebih, contohnya kita ada lebih RM5 itu, kita akan bantu untuk rakyat Syria, orang susah. Macam tu lah lebih kurang kan. So cerita ni Kak ceritakan kepada Ustaz Zurambi. Ustaz Zurambi cerita di dalam radio IKIM FM. Dia tiba-tiba viral sampai semua orang nak bagi duit banyak gila dekat dia. Tetapi hebatnya dia, Masya Allah, dia kata, dah jangan bagi dekat saya sebab saya ni masih lagi boleh bekerja. Kudrat saya masih kuat walaupun saya sebagai seorang pelajar. Simpankanlah duit ini untuk membantu mereka yang betul-betul memang dah tak mampu lagi, yang perlu diberikan bantuan. So Kak macam Masya Allah, hebat akhlak. Ini pelajar USM yang boleh berfikiran seperti itu. Mana kata tak semesti kita boleh bantu orang lain apabila kita sudah mempunyai duit yang banyak. Tapi dia perlu ada jiwa yang besar, jiwa yang memang macam suka nak menolong orang lain. Sebagai contoh, antara kaedah yang kalian boleh lakukan, contohnya dia biasa dekat surau kan ada telekor-telekor yang dah kotor dan sebagainya. Boleh ambil and then kemudian basuh, cuci and then sidakan balik. Ataupun boleh tubuh grup berbagai jenis bangsa, jom kita bersihkan toilet. Sebab bukan apa, toilet ni antara benda yang paling kita rasa macam nak malam tu tak sanggup kan. Dan hatta dalam asrama-asrama kita mungkin macam-macam jenis kilauan emas yang ada, sama ada keras ataupun lembik ataupun tak perlu spesifik sangat situ, cukup matlamat je yang spesifik. jadi bila berlaku keadaan seperti itu, untuk bagi kita ni jadi humble. Untuk bagi kita, mungkin kita ni orang kaya, orang yang hebat. So nak train kita jadi humble adalah dengan pergi tolong macam tu. Sebab apa? Mula-mula lah Kak Ja share daripada hati. Mula-mula bila pergi kat Syria tu, nak peluk budak-budak tu rasa macam Allah nampak, minta maaf dengan segala mucus yang berwarna-warni. Ada pekat, cendolnya yang cair, yang kering, kontan dan sebagainya. Lepas tu, dan diorang pula dengan macam-macam lah. Ada yang najis yang besar dan najis yang kecil. Jadi untuk kita nak grab macam tu bukan mudah untuk buat pertama kali. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, lama-lama kita dah tak terfikir pun benda macam tu. Kadang-kadang contoh salah dengan adik-adik, kita dapat rasa kelekatan sesuatu dia. Kita macam okay, relax. Kita boleh buat air santan jadi cendol terus, Masya Allah. Tak ada komen dah ke? Macam percaya je ke? Okey ke? Kami nak tengok komen. Kami seronok tengok komen anda. Tolong komen ya. Ke korang tidur ni? Takut lama-lama kan biasalah bila Clara tidur. Wake up, bangun semua. Kita nyanyilah sikit bagi diorang. Diorang bangun lagu. Apa? Orang cinta-cintun ke apa yang waktu kita nyanyi dekat Afrika tu. Terima. Okay. Ni untuk anda semua yang mungkin tertidur. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Kerja nak ambil mikrofon. Terimalah lagu ini. Mikrofon ke Mariam Buluh? Dia ada, ni siapa yang tak bangun? Kak Ja tembak korang. Ada tak speaker buat macam ni?
Saya minta maaf bagi pihak. Sebab saya lahir tahun harimau. Jadi dia macam ala-ala semangat harimau kat situ kan. So ni apa ni kan? Cuba cerita ni. Apa dia punya manfaat untuk menjadi semangat sukarela? Betul. Mungkinlah hari tu baru-baru ni saya ada program di mana diorang tanya macam mana kita sebagai kelab society ataupun dari segi pelajar universiti istiqamah, Masya Allah. Dia punya soalan pun dah very, very good. Konsisten dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, consistent. So how to be consistent? Oh, sorry. English. Oh, okay, Okay, no problem. So I will try to share with you. The first thing you can do is basically have a tabung. This is not a microphone. tabung. A tabung. Okay. Adakan tabung. Nama tabung. Hati-hati jangan sebutkan di kepala. Nama tabung ni adalah tabung Subuh. Ataupun for the other people, tabung early in the morning. Tabung Early in the morning, 6 o'clock. 6 o'clock. Tabung 6 o'clock lah. Gitu. Okay. Kenapa kita namakan tabung ni sebagai tabung subuh? Sebab ada riwayat yang mengatakan ada seorang hamba Allah ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu tu dia sangat suka bersedekah pada awal pagi. Yang pada hari kejadian tu sepatutnya dia meninggal. Tapi Allah malaikat selamatkan dia. Lebih kurang macam tu lah kan. Kerana dia bersedekah pada waktu pagi. So ada banyak lagi kebaikan-kebaikan sedekah yang sebentar nanti kita akan kongsikan. So, okay, practical tipsnya adalah setiap pagi lepas solat subuh, letaklah RM1 ke 50 sen ke ikut kemampuan diri sendiri. Yang penting konsisten. Itu kita nak ajar diri kita ni untuk konsisten. Bukannya bila ada satu isu baru kita nak peduli umat ataupun nak bersedekah kan. So kita try ajar diri kita konsisten. Letak sampailah cukup sebulan. Boleh plan pakat-pakat dengan family ke ataupun dengan roommate kita ke ataupun club society. Buatkan satu program so-called CSR. So kita cari contoh macam cerita yang Kak kongsikan tadi, pelajar USM sampai macam tu demi nak menjaga untuk dia punya kewangan dan juga untuk nak membantu orang lain. Masya Allah. So kita cari mana kawan-kawan universiti kita yang memerlukan pertolongan, kita bantu dia. Itu pun merupakan satu kita boleh panggilkan sebagai aktivis kesukarelawan. Masya Allah. Kalau tak boleh dapat tabung macam ni, tabung ni boleh beli dekat Asni Mansur dalam IG-nya. Asni Mansur. Ada kan tabung biskut pimpong yang korang makan, hapsik ke cicah-cicah semua tu dah habis tu. Letak kat situ. Bukan apa, benda ni sebenarnya kita nak latih pada diri kita. Kita nak latih pada diri kita semua untuk menjadi prihatin. Habis bateri dah jangan habis lagi, nanti kena charge. Jadi dia kena bermula dari situ. Kena bantu guna duit je. Memanglah kita bantu tenaga, kita bantu viralkan, share. Tapi kita pun nak menjadi salah seorang yang menyumbang daripada sudut kewangan. Sebenarnya begini. Ni Kak Cina nak cerita persegan yang baru-baru ni yang Kak Aja punya balance account tu. Cerita lah. Sangat-sangat bagus. Orang kadang-kadang fikir macam artis mesti banyak duit. Kepung-kepung, kepak-kepak, kepung-kepung, kepak-kepak, kepung-kepung selamat. Tadi dah cool lah lagu tadi. Kepak-kepak, kepung, kepak ayam, kepak chicken dan tak ada komen. Diorang dah disable komen. I want to see the comment. We see now. Syuk dengar. Kepak-kepak ayam komen. Rap cepat Kak Ja. Kak Ika yang cerita ke Kak Ja cerita? Kak cerita lagi tu kot. Tapi cerita kan tak ingat sangat. Astagfirullah. Okay lah. Basically orang selalu tengok macam, especially Kak Ja lah, 2 million followers. Selalu ada program. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kami pun mengalami ujian. Malah untuk kami lah rupanya. First time dalam hidup Ika, macam mana nak cakap bank account saya lagi banyak sikit daripada Kak Ja. Boleh tak boleh? Sedangkan kalau diikutkan Kak Ja lagi banyak program, banyak job lah kan. Tapi ialah Allah uji tak mengikut manusia, maknanya Allah uji kat semua orang. Komitmen. Dia yelah. first time lah kot Ika tahu, tapi biasa sebelum ni kita takkan share lah kalau kita ada kesusahan ataupun kekangan kewangan. Kak Ja punya bank account ni saya boleh ceritakan, bank account Kak Ja sama seperti sahabat saya yang tengah susah. Kawan saya RM64.50 ya. Tapi kawan Ika lagi kaya, dia pun 94 berapa tak. Saya macam terkejut macam baru-baru ni yang berlaku sebelum PKP bulan 3 macam tu.
So bayangkan mesti okay kita tengok je reaction diorang. Kak Jah punya bank account RM63. Korang mungkin lebih kaya daripada Kak Jah. Tak apa Kak Jah, nanti Allah bagilah rezeki. Inilah nak cerita ni. Oh my god. Terkejut. It's okay. First time Kak Jah dedahkan benda ni dekat public. Even dekat family pun Kak Jah tak cerita. Kak Jah senyap je. Lepas tu tiba-tiba mama letakkan dalam 100 macam tu duit dekat Kak Jah punya bag tau. Sebab Kak Jah walaupun RM64, Kak Jah tengok, ya Allah aku RM64 tapi nak pergi kelas ni. Kak Jah pun ada kelas juga tiap malam dekat Taufik semua kan. Macam mana ni, macam ni nak survive kan. Tapi mungkin kita boleh amalkan konsep macam ni. Setiap Jumaat kita kena wajibkan diri kita allocate untuk bagi family kita. Tak kisah berapa pun kita ada. RM10 ke RM5 ke RM2 ke bank in dekat parents kita. Setiap Jumaat walaupun tak ada duit. Tetapi dia macam miracle tau. Macam lepas tu macam mana ada akan rezeki. Macam tu. Kalau boleh kan nak share juga. Ika pun ada mengalami situasi tu juga sebenarnya. Tapi Kak Jah ni memang another level lah. Masya Allah. Mana kata Ika baca tadi? Dekat chat with everyone. Oh okay. Account bank 41. See? Nampak? Kita Yes, kita serupa. So macam saya pun juga dulu ada mengalami satu fasa yang masa tu pun tak cukup duit. Tapi kita tak cakap dekat family, even dengan kawan pun, sebab saya tak boleh kalau tengok kawan-kawan saya ni tak cukup duit. So padahal kita pun struggle ni. So saya macam okey lah, tak apalah, tutup lah masa tu. Tuhan je tahu kita struggle macam mana kan. Tapi tak, ni wallah aja masa tu kita tengah buat assignment dengan kawan-kawan minta pertolongan sikit kan. Kita macam bagi je, lepas tu tiba-tiba berkali ganda Allah bagi. Kita terkejut. Lepas tu kawan-kawan pun pelik lah, kenapa ni? Kata tak ada apa. Alhamdulillah. Sila minta pertolongan lagi. Betul. So jangan pernah rasa takut sebab Allah akan I tak sangka. Kena waktu zaman belajar dulu pun sama juga. Tinggal RM2 je. Allah, apa dahsyat sangat Kak Jah ni? Kau cepat. RM2 tu Kak Jah nak beli jambu. Kak Jah teringin dah berapa minggu nak jambu. Lalu Kak Jah beli jambu. Ada ke ceramah macam ni? Kita tengok je kot. Kak Jah ni memang suka words of affirmation. Jadi Kak Jah beli jambu. Kak Jah pun dengan gembira beli jambu. Datang kawan Kak Jah. Hey! Sedap lah jambu. Kakak ni yang suka RM2 tu kan ya? Bukan ni waktu zaman UMS. Okay. Dia mesti kawan-kawan, kau beli jambu, sedap nak sikit. Kak Jah, aku dah lama nak jambu ni, dah kau ada RM2, kau nak pula. Tapi waktu tu Kak Jah macam, okey, boleh. Ambil lah jambu. Ambil lah. Kak Jah pun balik waktu tu dalam kena saman kereta RM40 memang tak boleh bayar, tak mampu, tak ada duit. Waktu tu jambu cerita. Lepas tu macam mana tak dapat job. Dapat job waktu tu, Masya Allah lah berkali ganda. Jadi kadang-kadang Allah tarik sekejap untuk nak tengok kita ni betul-betul ke nak bagi waktu senang ke waktu susah kan, ataupun memang tak kira susah dan senang kita memang tolong. Tutup mata tu lama apa tak, bila benda dia jadi rutin, dia dah jadi macam tak kisah lah. Dia macam kita tak kisah apa yang ada dalam wallet. Tapi pula tak contoh bukan kami. Contoh. Apa korang tulis ni? Jambu yang ada taukit tu ketai. Bukan, tapi jambu. Adik-beradik. Salah dah sekat-sekat balik ke? Alamak. Kak ceritalah pengalaman akak dalam semenjak akak buat sekolah, cabaran move on. Okay, boleh kita cerita pasal cabaran pula Alright. Kak Jah ada banyak. Akak saya, Adiba, boleh tak akak share waktu Heliza nyaris kena bom? Kak berdua boleh hasad suka dalam Maya tu macam mana ya? Kawan saya tanya tapi dia segan. Pengalaman sikit pengalaman yang Kak Jah tak boleh lupakan. Kalau pergi kat Syria ni, dia kena macam hati kental dan kuat lah. Tapi benda tu insyaAllah boleh dilatih. Betul? Sebab apa? Bila pergi dekat tempat perang, kita akan tengok benda yang Kak Jah tak pernah post benda-benda macam ni. Tapi gambar tu pun memang sangat-sangat lama. Anda akan melihat benda yang sebenar. Bayangkan budak kecil kena korek mata dia 2 kali. Tengok depan mata. Tiba-tiba budak kecil yang memang masuk-masuk ni memang dah tak ada tangan. Yang memang kena tembak dekat bahagian dia punya jantung. Lepas tu kita pergi ke tempat kamp ketenteraan dan sebagainya. Dia punya tentera-tentera semuanya tak ada kaki, tak ada ni, berlumuran darah. Kita pergi hospital. So dia macam betul-betul macam action movie. Itu yang berlaku dekat sana. Sebab tu kita macam tak sampai hati. Walaupun dalam keadaan apa juga, kita memang boleh nak membantu mereka dan membantu semua orang
lah yang kita mampu insya-Allah. Jadi antara pengalaman yang tak boleh lupakan, macam ada yang cakap nyaris nak kena bom. Sebenarnya kalau pergi kat Syria, pergi ke Gaza, tempat-tempat perang, memang kita tak boleh jangka ada bom ke tak ada bom ke, selamat ke tak selamat kita, wallahualam, tapi kita akan menjaga diri kita. Jadi ada satu hari itu, bayangkan kita nak pergi ke kawasan yang memang sangat bahaya dan waktu tu ada banyak sangat bom, tapi kita tak boleh nak masuk kat sana, kita pergi ke kawasan lain. Bila sampai satu dinamakan kapal Zerta, dan waktu tu tempat tu macam bandar berhantu tau. Bandar berhantu. Masuk dekat situ bukan sebab ada bukan sebab ada hantu, tapi kat situ hanya ada beberapa buah keluarga saja tinggal dekat sana. So bayangkan mereka, Kenapa dia orang tinggal kat situ? sebab Dia orang nak tahu. kenapa tinggal kat situ, sebab satunya adik keluarga ni ada yang dah sakit. Dia tak boleh nak keluarkan diri dia orang untuk keluar daripada kawasan yang lebih daripada kawasan yang tak selamat kepada yang lebih selamat. So mereka terpaksa hidup dan mati kena stay kat situ. Ada pula yang stay kat situ sebab untuk mempertahankan tempat itu. Ada yang pula tak mampu nak keluar sebab terlampau miskin yang memang tak boleh nak buat apa dah. Redha saja tinggal kat sana. Jadi bila pergi kat sana kita pun macam ya Allah, tengok terkejut sangat. Pendekkan cerita, tiba-tiba walkie-talkie ketua kami berbunyi, Malaysia, run. Oh sorry, semangat dia terpukul dia punya kaki. Run. Dia kata orang Malaysia cepat lari. Rupanya ada roket peluru berpandu nak letupkan objek bergerak, which is kami lah objek bergerak itu sebab kami duduk di dalam van. So bayangkan waktu tu kami berlari cepat. Kita berlari dan teruskan berlari. Lepas tu kita pun masuk dalam van, dan waktu tu van, korang pernah ke bawa van yang macam zigzag macam ni kan? Dan waktu tu kita lupa pula nak belajar daripada ustaz nak baca ayat apa dan sebagainya. Kita pun macam la ilaha illallah, la So ilaha kita tunjuk illallah, contoh macam mana dalam keadaan van tu. la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih kurang macam itulah tu contoh Kau dia. dapat merasaikan supaya Yes. macam ni real drama Yes. yang betul. Jadi tiba-tiba van kami ni diberhentikan oleh driver. Dia park tepi pokok, dia kata kita tak boleh lari lagi sebab takut kena bom. Ini memang real. Kami pun keluar daripada daripada van itu. Kami berlari dan berhenti di sana kawasan yang memang lebar dan juga dalam. Oh, apakah itu? Apakah itu, kami pun pergilah dekat dengan kawasan lebar itu, dan ketua kami suruh kami bunyi dekat dalam tempat tu. Apa tempat tu? Tempat tu bila kami tengok, kami pandang muka driver, takkanlah kami nak bersembunyi dekat sini. Ini dinamakan liang lahat. Apa? Kubur ataupun grave. Grave? Yes. Oh my goodness. Kubur. Dia suruh kita duduk dalam liang lahat, duduk dalam kubur tu, Allah. bawah ringan tu. Kakak lah aku dalam kubur ada apa? Mayat. Sekarang kita duduk kat dalam tu, kita bersama-sama dengan mayat pula. Macam mana kan mayat yang hidup kita yang hidup kita yang mati pula kan. So pendekkan cerita, kami pun masuk dan memang alhamdulillah tak ada mayat. Alhamdulillah. Waktu tu tapi bom. Makin lama makin dekat. Bom kami macam Allah, memang matilah kita kat sini. Tiba-tiba ketua kami kata, jom kita keluar daripada kawasan ini secepat yang mungkin. Kami pun berlari keluar dan terus berlari lagi sekali, masuk ke dalam van, dan sekali lagi driver bawa secara zigzag. Kita pun macam sekali lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba van kami diberhentikan oleh seorang lelaki yang hanya nampak matanya. Hanya nampak Orang matanya. dapat bayangkan kita di bilik ya. Kenapa kau bagi tahu? Sudah Dia dibayang. tak tahu. Okey. So, dan lelaki tu cakap, berhenti, turunkan tingkap. Kita pun turunkan tingkap. Dan lelaki tu, alangkah terkejutnya, lelaki tu sedang pegang senapang. Oi, nampak comel pula senapang tu. Jadi, lelaki tu pegang senapang dan dia berkata, keluarlah kamu daripada kawasan ini. Kawasan ini tidak selamat untuk kamu. Namun tolong doakan kami. Kami apa lagi keluar daripada kawasan itu laju-laju dengan linangan air mata, dan bayangkan beberapa minit kemudian tempat yang baru saja kami lalu itu tiba-tiba bom meletup. Kita tengok. Astaghfirullahaladzim. Kita tengok komen diorang dan terkejut tau. Kenapa masih ada yang letak matric number dan juga nama? Okey, semua tanjak boboy. Ya, inilah. Kan dah cakap, Ika dah bagi warning awal-awal. Kak Aja tak boleh hidup tenang tanpa kejutan. Itulah dia. Jadi korang dapat merasa, Tanjak sebab baby. kita nak bagi diorang merasai betul-betul apa yang kita rasai. Korang dapat rasa.
So tak habis lagi cerita tu. Apa? Rest in peace kepada orang yang pakai earphone. Lepas tu dia kata bila dah meletup tu, bayangkan yang jaga tempat tu tadi pun tak tahu mungkin dah mati syahid, dah tak ada. Tapi inilah kehidupan mereka hari-hari. Tadi bukan orang tanya kenapa kita masih nak pergi? Kenapa kita masih nak tolong? Kita mungkin boleh sambung pula. Nanti dia akan terkejut je dengan Kak Ja. Kenapa kita nak pergi lagi? Sebab dia ada pelbagai faktor lah. Antara yang paling ingat adalah waktu satu situasi, masa tu kita orang bagi barang bantuan lah. Tiba-tiba ada seorang wartawan ni datang. Dia kata, kau nampak tak mamat lelaki tu? Kita orang macam Allah, dia nak cadang kat kita tengah buat misi, tiba-tiba nak cadang kat jodoh ke apa ni kan? Tahulah kita single. Terus kata, tak bukan pasal jodoh. Kau tengok dia, kau tanya di sini. Dia orang hebat tu. So kita orang pun pergilah. Pergi, kita pun tanya, Assalamualaikum. Orang Syria ataupun orang yang susah di negara Arab ni, biasanya dia punya energy ni very outstanding tau. Kalau bagi salam, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Dengan cara yang sangat-sangat terbaik lah. Saat kita pun confused macam mana dia boleh ada sifat yang macam very optimistic. Nanti kita akan dedahkan kenapa. So masa tu kita orang sembang. Tadi ada wartawan ni kata engkau ni orang hebat. Mungkin boleh share cerita sikit. Apa tu? Kita bakar je. Apakah macam sebelum ni kerja kat mana dan sebagainya. So dia kata tak adalah, aku ni orang-orang biasa je. Tapi dulu aku pernah lah bekerja di satu syarikat gegasi. Kalau korang rasa syarikat gegasi tu maksud dia apa? Acik cerita kita nak tengok sikit. Komen lagi. Memang okay. Kita suka ya. Syarikat apa tu? Kalau syarikat gegasi biasanya apa maksud dia? Ya Allah, Kak Ja ni happening dari IG ke sini. Haji bawa ke sini. Okay. Ada yang kata syarikat Petronas. Itu antara contoh-contoh syarikat gegasi. Betul? Microsoft, Apple, syarikat untung besar. Yes, basically syarikat yang beruntung besar. Battery low. Okay, sebentar. Itu sebentar. Masuk. Kita kena apa ni? Deny. Keluarkan dulu supaya kita nampak frame kita. Yeah. Okay. Alright. Be careful. Pow! Alright. Okay. Berhati-hati di jalan raya. Macam mana kita supaya Ataupun kita melintang ke? boleh ke? Sekejap. Sorry lah kita Ini kejutan seterusnya. Kita cuba. Alright. ini okay. Alhamdulillah. Kreativiti Ya Allah bagi. kesusahan. Ada kemudahan. Yes. Apa tadi lupa dah. Okay, itu syarikat gegasi. So dia kata, aku dulu pernah bekerja di syarikat Microsoft. Siapa yang teka betul tadi tu? InsyaAllah. So dia pernah bekerja di syarikat Microsoft. So dia kata gaji tak payah sebut lah. Puluhan ribu aku boleh dapat. Tapi sekarang ni yelah aku pun tak ada pekerjaan, tak ada kewangan. Tapi satu benda yang aku nak minta daripada kalian. Kita macam Allah dia minta apa ni kan? Dia kata bantulah aku macam mana nak jadi seperti rakyat Malaysia. Malaysia, you are my hero. Sebab rakyat Malaysia ni sentiasa suka menolong orang, sentiasa suka bersedekah. Bantulah aku macam mana nak jadi hebat seperti rakyat Malaysia. Masya Allah. Masya Allah. Kita dengar tu macam okey. Maknanya sebab tu kita kadang-kadang kita tak tahu kan, walaupun kita mengalami pandemik COVID-19 dengan ada cabaran kewangan yang sangat besar, tapi Alhamdulillah Allah still mudahkan juga. Walaupun ada cabaran, tak dinafikan, mesti ada cabaran, kita rasa nak give up dan sebagainya. Tapi mesti juga rumia Allah mudahkan. Sebab apa? Mungkin asbab daripada doa-doa mereka. Kita tak tahu. Jadi sebab itulah pengalaman yang saya tak boleh lupakan adalah sifat syukur mereka. Dalam psikologi dia ada satu eksperimen dinamakan Law of Gratitude. Di mana masa tu diorang panggil beberapa partisipan untuk buat satu eksperimen lah. Dan diorang kena jawab satu skill ni, nak tengok diorang punya level of happiness. So semualah mereka jawab. Sampailah satu tahap dah habis selesai tu, ada seorang saja yang dapat perfect score of happiness. Pelik tak pelik? Macam susah nak jumpa orang tu kan. 10 out of 10. So psychologist ni pun terkejut, dia yang kerja psychologist pun dia pun tak dapat perfect score agaknya. Dia pun panggil, dia ajak interview lah. Dan surprisingly yang dapat perfect score tu adalah daripada wanita berusia 60 tahun. So dia pun buatlah interview. Psychologist ni tanya, Makcik, tahu tak makcik sebenarnya dapat perfect score dalam happiness skill? Dia kata, oh ya ke? So psychologist ni pun tanya, apa rahsia makcik sampaikan dapat perfect score? So dia pun cakap,
aku tak ada buat apa sangat pun. Cumanya aku banyakkan amal bersyukur. Masya Allah. Sangat selari dengan ajaran Islam di mana dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maksudnya jika kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Jika kita kufur azab Allah amalah pedih. Maknanya kufur tu maknanya kita tak bersyukur lah. Kita tak bersyukur. Vice versa. Kebanyakan orang salah tafsir. Syukur je mesti macam apa tu nikmat kan. Jika kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Nikmat ni biasanya kita fikir duit, status yang lagi bagus, benda-benda berkaitan macam. Tapi sebenarnya bersyukur tak semestinya ke arah yang fizikal. Contohnya, kita bangun tidur, kita buka mata. Boleh melihat lagi. Kita boleh ada mulut. Boleh bercakap, pipak-pipak. Kita bersyukur percikan Alia. Sebab 360 kat je big box. Contoh. So nikmat ni dia boleh datang daripada dalaman. Itulah yang kami nampak daripada rakyat Syria. Diorang tidak ada keselamatan. Diorang tidak ada kewangan. Diorang juga mungkin kehilangan orang yang mereka sayang. Tapi kenapa diorang boleh lagi bersyukur kerana apa? Diorang tahu Allah akan tambah nikmat. Nikmat itu adalah mereka dapat sebenarnya nikmat ketenangan. Walaupun Allah rezekikan mereka ketenangan, tapi kita sebagai adik-beradik, contohlah kalau adik-beradik kita tengah susah, sanggup ke kita nak tengok diorang macam susah ya? Tak apa. Allah bagi kesabaran kat diorang. Ya, sanggup ke kita macam tu? Nak tak nak kita sebagai adik-beradik at least kena ada, mesti kita akan rasa simpati, rasa empathy. Okeylah, tolong sikit lah mana yang kita mampu. So sebab tu juga kita kena membantu segala aspek daripada keluarga kita, daripada keluarga kita yang di sana, kita kena tolong. Sebab apa? Kita bila membantu orang sebenarnya kita membantu diri kita untuk menjadi orang yang bahagia. Betul. So sekarang ni Kak Jan nak bagi korang assignment dan ni macam mana? Okey. Janganlah Kak Jan ambil tabung subuh. Huhaha. Pom. Mencederakan dropper jantung. Tiba-tiba bagi assignment. Barulah lain daripada lain lecturer. Dia ni kelas The Helmis dia lain. Okay. Jadi assignment yang saya nak bagi kepada anda semua kena submit bila? Lepas ni sejurus habis daripada kita punya sharing session. Sharing session ya, biasanya panggil apa dia? Biasanya lecturer panggil apa korang? Apa you all? English Student, all of you, the student, okay? I would like you to do any kind of media social that you have, whether TikTok, tika di dalam dada. Mungkin TikTok. Lagu apa tu? Lagu dandut. Astaghfirullahalazim, lagu dandut kata keluar. Okay, korang boleh gunakan TikTok. Cuba yang ada sikit. Ketik-ketok. Nanti kan maksud lain. Maksud lain. TikTok. Kejap kita tengok komen. Tengok takut ada soalan kat sini. Saya tak ada. Tak apa. Ada banyak ni. Bagi kita buka TikTok saja. Kak Jan pun tak ada TikTok. Boleh guna. Kita kena buat kot. InsyaAllah. Boleh guna Twitter. Instagram. Kilogram, miligram. Facebook. Atau apa saja. Apa yang korang buat. YouTube. Apa yang korang kena buat adalah apa yang korang dapat pada hari ini. Cuba korang jadikan satu benda konten untuk orang jadi rasa macam nak jadi aktivis kemanusiaan. Dan korang letak sekali nombor website ni sebab kita punya team nak pergi Syria malam ni. Kami pula tunggu on call insyaAllah. Suppose ni malam ni juga tetapi ada perkara-perkara yang memang tak dapat dielakkan. Kami kena stay dulu diorang pergi insyaAllah. Betul, ada yang kata buat refleksi lah ni. Sort of lah. Yes, buat reflection. Ya, okay. So you guys masukkan website Allah. Ini bukan COVID. www.rayuansyria.com. rayuansyria.com. Sambung. Sebab apa? Kita nak benda yang bila kita dah dengar, kita ada action. CPA, call to action. So that bayangkan bila korang buat, korang akan dapat pahala tu bila orang pergi demo. Tak kisahlah berapa tapi daripada video-video ataupun post-post korang dan tag kita orang. Kalau nak IG story pun boleh, we can repost insyaAllah. Okay? So lepas tu ataupun korang boleh nak buat, okay apa korang nak buat? Call to action misi korang nak buat. Contohnya korang nak cuci toilet. Korang nak record tak apa. Rasa macam nanti tak ikhlas. It's okay sebab ikhlas ni memang mula-mula terpaksa dulu. Mula-mula macam susah tapi korang buat tu untuk
encourage orang untuk buat sama. So sebab apa? Sebab daripada kita buat sama-sama share pada pagi ini menyebabkan kita akan do something. Kalau tak, kita memang tak mulakan, kita hanya dengar sajalah pagi ni. Okay? So daripada saya, nampak lecturer. Sekejap saya tak nampak pula. rayuansyria.com. Boleh ulang tak balik assignment? Korang buat apa yang korang dapat hari ini? Dapat video, reflection, gambar atau whatsoever. Just ataupun aktiviti yang korang buat kemanusiaan. Nanti post dekat Instagram ke TikTok ke YouTube, whatever it is, tag kita orang, IG Nur Heliza Helmi, saya Hazwani Helmi. Betul. Tabung kemanusiaan ni ada siap tulis lagi. Thank you so much. Thank you Nurin Atika. 562253500066. InsyaAllah malam ni kami akan pergi ke airport untuk menghantar delegasi pergi ke Syria, insyaAllah. Doakan mereka semuanya selamat. Kalau tak, kita orang dah kelang kabut dah sekarang ni. Tapi mungkin kita diizinkan pada tarikh yang lain, insyaAllah. Amin. Terima kasih Syarul. Ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Amin. Korang nampak muka kita orang ke? Sebab kita orang nampak chatting je ni. Thank you Syafiqah. Nampak okay. Nampak. So minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Jadi doakan juga Kak Jah dengan Ika bercita-cita untuk ada yayasan ataupun tersendiri, so that kita boleh together untuk do something lah. Mesti nama tu korang tak expect. Ini nama NGO ke? Yes. Bila apa tu penyanyi mahu bukan selebriti, macam penggiat seni lah, buat NGO nama dia lain sikit. Korang pun boleh tengok perangai kita orang, so dia punya nama pun unexpected lah kot. Yayasan Helmis. We'll see adakah itu. Wallahualam. So apa lagi Kak kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir adalah buatlah kebaikan daripada segala sudut, sebab kita tak tahu mana amalan yang boleh membawa kita ke syurga. Allah jemput kita masuk ke syurga ni bukan semata-mata dari segi sudut solat kita, bacaan Quran kita, tapi Allah menjemput kita masuk ke syurga ni atas sebab rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Buatlah semua kebaikan. Dan daripada Kak Jah pula, Kak Jah nak beritahu, korang tahu tak lagu Cinta Muka Buku Najwa Latif? Sekarang orang cinta muka Instagram. Ya, tapi dia ni yang zaman dulu lah. Pernah dengar tak lagu Cinta Muka Buku? Tahu kan? Korang pernah dengar tak lagu Cinta Muka Bumi? Natasha kata tahu. Ya, Cinta Muka Buku. Tak tahu. Dah tak tahu. Cinta Muka Bumi tak tahu. Habis tu korang duduk kat mana sekarang? Korang duduk kat bumi. Tolong bersyukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Kita berkenalan. So Kak Jah nak bagi, Kak Jah pun tak tahu lah Kak Jah betul ke tak apa yang Kak Jah nak cakap ni, tapi Kak Jah nak cakap juga. Okay. Kita semua haruslah berkorban apa saja demi agama, bangsa dan negara. Demi mencari redanya. Bagaimana cara kita untuk menjadi insan berguna? 1, 2, 3. Mudah sahaja sebenarnya kawan-kawan. Kita kena amalkanlah Al-Quran. Nabi Muhammad sudah pun ajarkan. Ikutlah sunnah yang telah ditetapkan. Saya pun banyaklah kekurangan. Mari sama-sama kita pertingkatkan iman, amal dan juga ketakwaan. InsyaAllah semua dapat keberkatan. 你的生日快乐，你的生日快乐，你的生日快乐，你的生日快乐. At least adalah lagu bahasa Cina. Kalau Cina. Hamil kan? Kenapa terus begitu? Tak, masalahnya ke sangat. Kenapa kata stop sekejap Big Box? Sebab dia nampak saya suka lagu Kak Helmi Heliza. Kenapa? Helmi, nama bapak kami dulu. Kak Helmi, bapak kami lelaki. Bukan kakak Helmi. Kenapa Helmi yang berharmonis gitu? Jadi ada soalan terakhir ke kita nak tutup sudah?
Alah, dah nak habis dah. Dia lain kalau kita dapat face to face, at least mesti Betul. kita dapat rindu lah. Okey, boleh tak korang juga tulis kat sini apa cadangan korang ataupun apa korang pula boleh bagi sumbangan idea untuk kami memperluaskan lagi Yes. tentang misi kemanusiaan Please ini. do. Sebab kita kan nak, insyaAllah nak buat NGO sendiri semua. Jadi anak-anak muda ni yang kita sangat-sangat perlukan. Comment down below. Yes. So tadi ada soalan apa dia tanya? Oh, bagaimana nak masuk NGO dan sebagainya. Doakan kami ada NGO kami sendiri, insyaAllah nanti boleh sama-sama together, join together. Untuk bersama Mapim boleh juga, cumanya Mapim dia terlalu luas dan banyak. Dan misi-misi diorang tu misi-misi yang critical. Betul. Jadi ada je dibuka, tetapi macam mana lebih kepada yang negara tu negara macam tu. Rundingan-rundingan macam tu. Antara cadangan untuk NGO pertama adalah buat pertandingan lagu duet dengan The Helmis. Ya, inilah untuk lain NGO. macam ni, bukan NGO, kita buat pertandingan menyanyi. Baiklah. Saya nak jadi NGO The Helmis. The Helmis nama yang terbaru NGO kita. Wih, semangat kita. Ya, kempen amal masuk ke dalam sekolah ORPT dahulu sebab ramai anak muda yang bersemangat tapi nak boleh insyaAllah. Ya, betul lah sebab ramai request kan. So kita kena ada satu sistem lah. Sistem untuk menarik muda. Ya, betul insyaAllah. Kempen amal. Okay. Jadi Kak Sheila, kita panggil dia Kak Sheila, Cik Sheila, adakah kita dah okey, baru nampak muka. Tadi kami baca chat. Adakah kita dah di penghujung rancangan? Ya. Jika tidak keberatan, saya mohon semua peserta boleh onkan video masing-masing. Boleh kita bergambar dengan Cik Heliza dan Cik Hazwani secara maya. Yes. Nanti cut kau. Boleh kan? Kita bagi masa 5 minit. Semua boleh on video. Siapa yang dapat kita sempatlah. Yang mana yang tak muat dalam skrin, tak ada rezeki lah Standby kat sini. Desktop besar ni. Okay. Ada pun video. Ada pun. Semua malu Sepatutnya daripada awal video tu boleh buka. Pakai apa? Sekejap kita bagi masa. Okay. Ramai pula on video ni. So tengah masuk. Boleh, no problem. Kami, orang akan tunggu kami. Alhamdulillah kita bersama. Open screen. Segala akan tiba. Okay, dah tu. Siapa yang tak sempat, siapa yang sempat dulu kita gambar dulu. Okay, mohon para peserta yang tidak berkesempatan untuk on video, stop dulu. Gambar dulu dengan mana yang dah buka video. Okay, sekejap. Okay, balik. Mana pula? Boleh. Natasha Amira ni tolong tutup punya share content. Kita tak boleh nak buka video. Natasha Amira please. Okay, tak berkesempatan. Natasha Amira, kalau awak dengar saya, mohon awak tutupkan awak punya konten. Screen je lah, siapa yang boleh sempat. Aduh.
Okay. Okay, cepat. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Heriza dan juga Cik Hazwani. Dah snap gambar ke kami tak ready ni? Dah. Kami Okay, sekali lagi ya. sekali Dah. Okay, sekali lagi. Okay, para peserta yang masih bersama kita, on balik video. Oh, okay. Alright. Okay. Ready. Sekejap. Belum lagi. Belum. Okay, sekejap. 1, 2, 3. Alright, okay. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemudahcara kita pada pagi ini, Cik Heriza dan Cik Azwani. Terima kasih di atas sesi perkongsian. Saya recap sekali lagi untuk yang mana peserta yang mana berminat untuk mengikuti kesukarelawanan di Syria, boleh melayari laman sesawang www.rayuansyria.com. Okay. Ada laluan khas ke kepada pelajar USM sekiranya nak chatting ke, nak bertanya soalan kepada Cik Eliza dan juga Cik Hazwani? Ada ke? Kita kat DM lah. DM Instagram. DM lagi Instagram okay. Kita chatting. Macam mana? Tak dengar? Dekat Telegram The Help follow Telegram. Okay, saya di pihak penganjur Pusat Pengajian Pusat Pembangunan Hebat Universiti Sains Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih banyak sekali lagi kepada Cik Heliza dan Cik Hazwani di atas perkongsian yang sangat membina kita di USM. Memang kita amat-amat menerapkan para pelajar kita untuk membina nilai, akhlak diri, dan salah satu elemen kesukarelawanan ni adalah salah satu yang kita menjadi utama di pihak pusat pembangunan hebat yang kita nak terapkan kepada diri setiap para pelajar, mahasiswa-mahasiswi Universiti Sains Malaysia. Okay. Cik Heriza sekiranya nak mengundur diri melalui platform ini, dipersilakan. Mohon para pelajar bersama saya dulu. Terima kasih dan minta maaf problem terlebih muda. Kali ni muda dah habis. Lagi all the best for your energy. Boleh bagi lambaian terakhir kepada Heliza kita. Bye-bye. Screen lah. Okay, untuk semua para peserta saya kongsikan maklum balas yang perlu semua peserta isi. Daripada maklum balas ini kita akan bagi mata CSD. Tanpa maklum balas yang awak bagi tanpa maklum balas yang diisi, kita tak akan bagi mata CSD. Okay, sekejap ya. Okay, saya share dulu. Untuk yang nak mendapatkan recording bersama Heliza dan Hazwani, boleh layari kita punya HDC, laman sesawang HDC. Okay. Nampak sih.
Shit. Link tak ada kat sini. Link tak ini dekat link kejap. Hantar dekat link email link. Saya tak ada link tu. Tak ada tutup. Fine. Okey, boleh nampak link yang tertera di skrin masing-masing. Mohon scan barcode tersebut ataupun dapatkan ataupun ambil link maklum balas yang tertera di skrin masing-masing. Okey, tanpa maklum balas semua para peserta mata CSD tidak dapat diberikan. Tak ada pula. Boleh nampak ke? Boleh nampak kan? Macam ni. Macam ni. Okey, saya beri masa lagi 1 minit untuk semua peserta scan barcode yang tertera di skrin masing-masing untuk memberi maklum balas berkaitan tajuk pada hari ini, iaitu membina semangat kesukarelawanan dalam kalangan pelajar. Untuk pengetahuan semua peserta juga, kita di Pusat
Pusat Pembangunan Hebat, kita ada sektor kebudayaan sukarelawanan untuk pelajar yang berminat untuk menyertai kesukarelawanan. Secara sukarela saya mengalu-alukan semua pelajar Pusat Sains Malaysia untuk singgah-singgahlah ke Pusat Pembangunan Hebat selepas tamat selepas habis fasa COVID, semua dah selesai, dah habis penjarakan sosial. Jemput-jemputlah datang ke pusat pembangunan hebat. Sementara Doktor, ya, the code cannot scan. The code cannot scan. Yeah. Cuba setting. Di ruangan chatting saya juga ada share link berkenaan. Link tu tak boleh. Link sepatutnya awak klik je link tu. Macam mana dengan yang lain? Peserta lain mohon beri maklum malas. Saya boleh dapat ke? Boleh doktor, boleh buka. Boleh. Saya tak boleh buka ruangan chat. Okey, saya beri tempoh sikit lagi. Walau bagaimanapun, sekiranya link cannot be accessed, barcode cannot scan, boleh email kepada saya Anis anisab@usm.my. Okey, boleh email kepada saya Anis anisab@usm.my. Okey, selain daripada okey, sekiranya okey, mohon komen kepada saya. Semua okey ke? Boleh baca ke? Boleh dapat ke? Okey, untuk pengetahuan semua para pelajar, terutamanya bagi pelajar tahun 1, Pusat Pembangunan Hebat, kita ada laluan social media melalui Facebook, IG dan juga YouTube. Rajin-rajinlah layari kita punya laman social media untuk semua pelajar mendapatkan informasi-informasi terkini berkenaan dengan apa training yang kita lakukan, latihan, pertandingan yang walaupun dalam fasa pandemik sekarang ni, tapi aktiviti secara maya masih diteruskan. Cuma aktiviti fizikal yang melibatkan kontak secara fizikal memang kita terpaksa diarahkan untuk ditangguhkan buat sementara waktu sehingga keadaan kembali seperti sedia kala. Okay, sharing content. Nak share dah ni. Saya cuba untuk sharekan kita punya HDC punya laman seseorang tetapi tak berjaya. Mungkin masalah teknikal ataupun line dan sebagainya. Okey, kepada yang berminat hdc.com.my
Okay, awak type je USM dekat YouTube tu. Okey. Terima kasih tadi yang memberi malu malas pada saya. Okey, kita tamatkan sesi e-training kompetensi pada hari ini, dan saya ingatkan sekali lagi pada 17 November kita ada lagi satu sesi e-training berkenaan yang bertajuk profesional dan etiket daripada Encik Muhammad Abdul Muar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Bye bye. Okey, jangan lupa sekiranya ada masalah terdekat anisabIUSM.my. Sekian, terima kasih.